kita akan sambung episod yang ke-8 sebelum minggu depan insya-Allah kita akan masuk episod yang ke-9, cerita yang ketiga. Tapi bukan hari ni lah, tu next week. Jadi next week datang kita ada. Okey, baik. Hari ni episod ke-8. Episod ke-8 bercerita mengenai apa? Masih lagi berkenaan dengan musyrikin Mekah ini. Masih lagi Allah cerita agak panjang berkenaan dengan keangkuhan, kesombongan mereka ini. Jadi dah episod-episod yang lalu kita dah cerita pasal betapa orang-orang yang tidak beriman ini mereka kufur nikmat terhadap Allah, mereka ingkar apa yang Allah cakap. Allah dah bagi perumpamaan dunia pun tak nak dengar. Hari ini Allah datangkan lagi episod yang kali ini Allah datangkan lagi berkenaan dengan musyrikin Mekah. Berkenaan apa? Keingkaran mereka. Keingkaran musyrikin Mekah. Kira hari ini episod yang terakhir berkenaan dengan musyrikin Mekah sebelum kita masuk ke cerita yang seterusnya. Hari ini ayat dia ada 6 ayat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daripada ayat 54 sampai 59. Baik. Saya akan bacakan ayatnya sahaja, huraiannya, maknanya kita akan terus zoom in ke dalam ayat selepas kita baca dalam buku. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. Sadaqallahul Azim. Baik, kita bacakan dalam buku ini page 109. Seperti yang disebutkan di atas, Allah telah banyak memberikan perumpamaan untuk orang-orang musyrik agar mereka mendapat gambaran yang lebih jelas. Namun begitu, perumpamaan-perumpamaan tersebut langsung tidak dihiraukan oleh orang musyrik terdahulu hingga ke hari ini. Sememangnya seperti yang diberitahu Allah, manusia ialah makhluk yang paling banyak membantah. Oleh hal yang demikian, tidak heranlah apabila manusia banyak memberi alasan apabila diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu kerana kelebihan akal yang Allah berikan kepada manusia. Namun sebaliknya telah disalahgunakan untuk menentang Allah. Tiada apa yang menghalang orang musyrik daripada beriman kepada Allah setelah mereka melihat bermacam-macam bukti yang Allah turunkan serta segala apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Mereka tidak akan percaya sehingga datang kepada mereka azab yang diturunkan Allah kepada umat-umat terdahulu. Mereka juga cukup berani sehingga mencabar Nabi untuk mempercepatkan azab sekiranya apa yang disampaikan oleh Nabi berkenaan dengan khabar tentang azab akhirat adalah benar. Lalu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qalu tina bi'adzabillahi in kunta minas sadiqin. Mereka mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Daripada surah Al-Ankabut. Allah sambung dalam surah Al-Anfal. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas samaa'i aw i'tina bi'adzabin alim. Dan ingatlah ketika mereka, orang-orang musyrik berkata, Ya Allah, jika betul Al-Quran ini, dialah yang benar dari sisi engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Sadaqallahul Azim. Secara zahirnya jika dilihat, tiada sebab bagi musyrikin Mekah untuk menolak ajaran Nabi Muhammad. Allah menjelaskan apa yang menghalang mereka apabila petunjuk iaitu Islam telah datang kepada mereka hanyalah kerana dua sebab utama ini. Pertama, mereka meminta agar dapat menyaksikan azab yang diturunkan kepada kaum terdahulu. Kedua, mereka meminta agar azab tersebut diturunkan secara langsung ke atas mereka. Begitu beraninya, begitu jahilnya. Tak tahu nak kata berani ke, nak kata jahil ke, tak tahu mana satu kan. Biasa saya tutup buku belum habis kelas. Okey. Tak tahu kan apa yang ada di minda mereka ini tak kala mereka berkata begitu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nak menunjukkan yang begitu mereka tidak percaya kepada Allah sampai sanggup meminta azab untuk diberikan waktu itu dan saat itu dan ketika itu. Okey, jom kita zoom in ayat tersebut dahulu. Ayat yang pertama, ayat 54, Allah kata apa? Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an. Telah kami huraikan. Sarrafna ni, ayat perkataan yang kedua ini, maksud dia huraikan ni maksudnya apa tahu? Dah berkali-kali, dah bertukar-tukar, dah macam-macam dah. Cara Allah terangkan fi hadzal Quran, di dalam Al-Quran ni maksudnya ayat-ayat yang telah diturunkan ni min kulli masal, dari segala macam-macam contoh. Kita kalau belajar sesuatu, kalau kita tak faham, kita akan contoh kalau kita pergi sekolah, kita belajar maths. Kita tak faham, nanti teacher akan ulang daripada nama Ali Mutu dengan siapa? Ali Mutu dengan Acung, tukar nama, dah tukar berapa marble, pergi berapa marble. Maksudnya apa? Berkali-kali kan? Kita belajar maths macam itu kan, nak kena tukar nombor sampai faham konsep dia. Sama juga dalam ni. Sama juga kalau kita belajar fikih pun. Kita tanya ustazah cakap tak faham-faham. Ustazah pun duk ulang daripada contoh kat pasar, pergi contoh kat rumah, daripada contoh kat rumah, pergi contoh kat London, daripada contoh kat London, mana dah ustazah tu pergi. Hanya kerana nak fahamkan konsep tersebut. Yang mana akhirnya Alhamdulillah dapat faham. Tetapi musyrikin Mekah ini, itu masuk sarrafna. Itu masuk sarrafa. Allah dah datangkan macam-macam contoh. Hatta kita tak buka surah lain, kita buka surah Al-Kahfi ni je pun dah macam-macam contoh kan. Allah bagi dah macam-macam perumpamaan Allah bagi. Tetapi mereka ini tetap pilih untuk ingkar. Tu Allah cakap, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an min kulli masal. Telah kami huraikan dalam Al-Quran ini, dalam kalam-kalam aku ini, daripada segala jenis macam contoh dah kasih. Maknanya bukan satu contoh, dah macam-macam contoh dah. Wa kanal fi hadzal Quran linnas ni min kulli masal. Untuk manusia. Kita cerita pasal manusia. Lalu Allah cakap, wa kanal insan, tetapi manusia ni aktsara syai'in jadala. Terlampau banyak apa? Bantahan. Ada je nak argue. Ada je nak argue. Islam cakap haram makan babi. Kenapa haram Kalau haram kenapa Allah jadikan? Jangan jadikanlah. Allah cakap minum arak itu haram. Kenapa haram Dulu kan halal. Kenapa tak teruskan dia halal? Betul lah, tak orang tak kita. Ada je benda-benda. Mak cakap jangan main, jangan keluar. Kenapa tak boleh? Mesti nak argue. Sifat lumrah ataupun fitrah manusia. Tak boleh terima seadanya. Mesti nak argue, mesti nak tanya. Tapi salah tak tanya, tanya tidak salah. Yang salah kalau dah bagi jawapan pun tak faham. Macam ni lah. Dah bagi jawapan, dah bagi contoh pun tetap nak melawan. Maksud jadalah dekat sini, aksara ni terlampau banyak lah. Terlampau banyak. Macam-macam jenis bantahan orang kasih. Jadalah ni maksud bantahan, syair ni jenis. Maknanya bukan satu bantahan, bukan dua bantahan, bukan tiga bantahan. Tapi bermacam-macam bantahan. Okay, tidak dengar dengan teliti sebelum menolak. Dia bukan menolak saja, tapi dia bukan dah dengar, dah faham, tapi menolak tak. Dia belum dengar tapi dah tolak. Saya bagi contoh suami cakap pada isteri, contoh yang hari ni abang balik lambat je. No, tak boleh. Belum orang tu bagi alasan. Biasa tak? Biasa tak? Hari ni kita makan dekat kat Bedok Mall boleh? Tak boleh. Tak nak. Belum terus jawab, terus bagi jawapan. Betul tak? Terus bantah. Sebab dah biasa dengan semuanya atas pilihan kita. Semuanya mengikut kepada cita rasa kita. Tanpa mendengar alasan. Yang nak diberikan tu. Itu maksudnya tidak dengar dengan teliti sebelum menolak. Menolak dengan cara berdebat. Dah lah cakap, no, awak dah ada hari nak pergi Bedok Mall, tak tempat lain je nak makan. Contoh. Dah lah tak dengar dulu.
Lepas cakap no, terus gaduh, ajak gaduh. Jadi, salah ke tak salah atau betul tidak dipeduli. Yang penting kita menang. Itu maksud jadalah. Supaya kita ni dijauhkan dengan ciri-ciri jadalah. Selalu ada. Kata kat diri sendiri juga. Kan? Tapi kita ini manusia. Makin hari bila kita belajar, bila kita dengar nasihat orang, maka kita perbaiki diri. So makna jadalah ini adalah sifat orang musyrikin. 3. Satu, tak nak dengar terus tolak. Yang kedua, menolak dengan cara berdebat. Yang ketiga, salah ke betul dia tak peduli. Yang penting dia menang. Yang penting dia menang. So ini sifat orang musyrikin yang Allah katakan dalam ayat ini. Okay, walaupun dah pelbagai contoh yang Allah datangkan, tetapi tetap juga tak nak terima, tetap juga nak ingkar. Okay. Lalu Allah sambung dekat ayat 55 apa? Wa ma mana'an nas ay yu'minu. Allah dah bagi macam-macam contoh. Wa ma mana'a. Tidak ada. Wa ma ni maksudnya tidak ada. Mana'a yang menghalang. An-nas ni manusia ni. Ay yu'minu. Untuk beriman. Wa ma mana'an nas ay yu'minu. Idh ja'ahumul huda. Ketika datang kepada mereka apa? Petunjuk. Okay, ketika datang kepada petunjuk ni merujuk kepada apa? Kepada Al-Quran. So maknanya orang-orang musyrikin Mekah ini mereka hidup selepas Nabi diangkat menjadi seorang Rasul. Apabila Nabi diangkat menjadi seorang Rasul, maka tugas Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyampaikan ajaran yang diberikan oleh Allah SWT. Dan pada ketika itu, ajaran yang terbesar adalah hanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada permulaan kita faham, ianya amat susah kerana mereka dah berzaman-zaman mengikut ajaran nenek moyang mereka. Mereka membuta tuli mengikut ajaran nenek moyang mereka, iaitu menyembah berhala. Fine. At the very beginning, fine. We understand that. Tetapi contoh demi contoh pelbagai usaha Nabi Muhammad berikan kepada mereka. Mereka minta macam-macam. Macam-macam jenis bukti diorang minta. Bukan Nabi je yang kasih dengan secara sukarela tau. Tak. Tetapi mereka minta. Macam-macam bukti mereka minta untuk menyatakan bahawa sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan. Tetapi selepas contoh demi contoh diberikan, tetap tak nak percaya. Tetap pilih untuk tidak beriman. Jadi maknanya sepanjang Nabi dekat Mekah ni, Quran belum habis turun lagi. Sepanjang Nabi dekat Mekah ini, Nabi masih diberikan ayat-ayat Al-Quran. Dan ayat-ayat Al-Quran inilah merupakan petunjuk. Okey. So, bila diberikan petunjuk demi petunjuk, ayat demi ayat diturunkan, maka sebenarnya dah tak ada apa lagi yang menghalang mereka ini daripada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak ada apa juga yang menghalang mereka untuk wajastaghfiru rabbahum, untuk memohon ampun daripada Tuhan. Memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Nabi bukan sahaja datangkan contoh ketika itu, tapi Nabi juga datangkan contoh berkenaan dengan orang-orang yang terdahulu. Dahlah tak nak beriman, ingkar. Tetapi beraninya mereka minta sampai minta Allah berikan mereka azab. Kerana sebab dah lama dah kami beriman ni. Dah lama dah kami tidak beriman ni, tapi tak ada apa-apa pun jadi kepada kami. Kan? Illa an ta'tiyahum sunnatal awwalin. Kecuali didatangkan ketetapan Allah pada mereka yang terdahulu. Illa ni kecuali, ta'tiyahum ni datang, sunnatal awwalin ni maksudnya ketetapan Allah yang dah Allah tetapkan untuk mereka-mereka yang terdahulu. Terdahulu ni siapa? Kaum-kaum yang telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak sedar nikmat yang Allah berikan kepada mereka walaupun mereka tidak beriman ini dengan Allah tak bayar cash. Betul?
Kalau umat-umat terdahulu Allah bayar cash. Tak nak beriman sampai certain masa, tak beriman juga, Allah datangkan azab, maka semua yang tidak beriman terhapus. Tanpa ada sebarang kesempatan untuk taubat. Hatta kalau kita ingat kisah Nabi Nuh sendiri, anaknya dah diambang-ambang tu pun masih tetap pilih untuk tidak beriman. Okey, au ya'tiyahumul azabu qubula. Ataupun mereka nak didatangkan kepada mereka ni azab di depan mata mereka yang mereka boleh hadapi. So sama ada kira Allah nak cakap ni sampai diorang nampak benda ni depan mata baru diorang nak beriman. Tetapi boleh ke? Tak boleh dah. Kalau dah azab dah datang, maknanya pintu taubat sudah ditutup. Itu yang terjadi pada siapa? Pada Firaun. Firaun ni pun lagi dia bukan sekali, berkali-kali diambang azab. Oh, aku berjanji depan aku beriman. Okey, diberikan kesempatan, bukan tak diberi kesempatan, diberi kesempatan. Lalu dia dah diberi kesempatan, jadi balik, tak beriman balik, ingkar balik, diberi azab, bersumpah untuk beriman. Berkali-kali sampai akhirnya, yang terakhir kita tahulah kan Firaun mati di mana? Apa jadi pada Firaun? Di lautan merah tersebut. Itu dah last straw dah. Sebab janji-janji sebelumnya tak pernah ditunaikan. So walaupun ketika itu dia tengah nak diambang-ambang lemas tu, walhal kalau ikut belum nak mati lagi kan, boleh tak dia mohon ampun, tetapi dah tak diterima. Sebab tu memang confirm mati dah kat situ. Dah tak confirm diterima, memang confirm akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sebab itu kita kalau kita ini pun kalau ada nyawa, orang kata apa? Nyawa di hujung tanduk, mana tak tahu tanduk tak tahu kita pun tak tahu kan. Kalau orang kata nyawa, orang kata kalau ada nazak tu, pintu taubat sudah ditutup. Nauzubillah min zalik. So maknanya kalau nak taubat sebelum tu, kena sebelum. Bukan time nazak. Time nazak, kalau kita ini dapat mengucap ataupun hatta dapat akhiri hayat kita ini dengan perkataan Allah, itu dah cukup baik. Sebab nazak ini bukan perkara yang ringan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling perfect tu pun merasai kesakitan ditarik nyawa. Itu malaikat maut dah habis pelan dah tarik tu. Itu Nabi Muhammad, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak ada dosa. Dah tak ada dosa tak apa. Hidupnya itu, ibadahnya itu sangat-sangat melebihi daripada kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Macam mana keadaan kita di ambang maut nanti? Sebab itu dia kena waktu nazak memang bukan masanya untuk bertaubat. Tak ada kekuatan, tak ada energi pun untuk taubat. Nak cakap Allah pun kita perlukan pertolongan orang lain. Kita mampu untuk ucapkan Allah atau tidak, itu pun bergantung kepada amalan kita ketika ini. Jadi mereka ini tergamaknya setelah macam-macam nikmat Allah bagi, tetap tak nak beriman, sampai last straw dah minta turunkanlah azab. Mana azab dia? Dah berapa lama dah kau berdakwah ni? Kita tetap tak beriman, tapi tak ada apa-apa pun. Nak cakap Nabi ini menipu. Kan? Tetapi tanpa mereka sedar bahawasanya Allah simpan. Sama juga seperti syaitan dan iblis. Allah tangguhkan kesiksa mereka itu di hari akhirat kelak. Bukan hari akhirat je. Saat mereka meninggal dah mula dah. Dah punya snippet dah. Di alam barzakh aja dah mula disiksa. Kerana pilihan hidup yang mereka pilih.
Okey. Lalu okey, sebelum kita sambung, kita berbual pasal jadalah tadi kan, berkenaan dengan berdebat. So maknanya dalam Islam ni sebenarnya debat tu salah ke? Tak salah sebenarnya. Untuk kita bertanya, untuk kita berdebat itu tidak salah, tetapi kena penuh dengan adab dan niat yang betul. Saya nak share berkenaan dengan imam kita ini, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini Masya Allah Tabarakallah memang seorang yang sangat genius, orang kata. Sangat terlampau genius. Dan dia adalah seorang yang suka berdebat. Tetapi apabila dia berdebat, dia selalu mengharapkan orang yang dia punya, orang kata opponent dia tu adalah dia yang betul. Jadi apabila opponent dia betul, maknanya Imam Syafi'i dapat apa? Ilmu yang baru. Kalau kita berdebat, kita nak apa? Nak menang. Kan? Kalau menang tu rasa puas hati betul lah. Kan? Tetapi ini sifat ulama. Ini daripada baik-baik kata Imam Syafi'i, dia kata aku berdebat dengan seseorang bukan kerana aku suka mencari kesalahan. Ini je point kita dah nak kena betulkan. Kita kalau argue selalu sebab salah dah, aku kena betulkan ni. So kita datangkan segala-gala hujah-hujah kita yang kita rasa betul tu. Sebab apa? Sebab nak tunjukkan orang tu salah. Itu je dah salah dah. Kat situ je permulaan kita nak debat tu je dah salah. Nak kena betulkan. Okay, di hatiku tiada secuil ilmu pun kecuali hal itu ada di setiap orang. Aku tidak berdebat dengan seseorang kecuali atas dasar kebijaksanaan. Imam Syafi'i ini sangat genius orangnya sampai dia tahu kalau dia akan berdebat hanya dengan orang yang bijak. Kalau dengan orang yang tidak, orang yang jahil, yang memang tak ada point sebenarnya, tahu nak menang aja, Imam Syafi'i tak kalian. Okay, jadi ini adalah cara debat yang sebenar. Saya bacakan sedikit daripada syair Imam Syafi'i berkenaan dengan orang yang berkenaan dengan perdebatan itu sendiri. Okay, apabila engkau adalah orang mulia dan berilmu, memiliki pendapat berbeza dengan orang lain, maka hadapilah lawan debatmu dalam keadaan tenang, sabar, tidak pongah, tidak gelojoh dan tidak sombong. Janganlah kamu memiliki sikap keras kepala atau merasa sombong. Apa yang ia peroleh tentang kelembutan perilaku dan hal-hal yang jarang terjadi akan sangat berguna bagimu. Waspadalah terhadap air yang dalam dan terhadap orang yang suka mempamerkan sesuatu dengan menganggap bahawa dirinya sudah unggul dan orang-orang yang berbangga diri. Sebab sebenarnya kejelekan itu berada di balik itu semua. Dan juga ia bermaksud untuk memutus persahabatan. Dan ini yang paling kita nak elakkan. Berapa banyak orang putus sahabat, putus silaturahim, putus anak beranak, putus adik-beradik kerana argument yang tak bersudah. Dua-dua nak menang, lalu tak ada apa-apa yang dapat. Awalnya itu rasa puas hati lah sebab menang. Tapi berapa lama puas hati itu ada? Paling lama pun sehari je lah. Mungkin balik cerita, saya tadi kan bergaduh dengan jiran tu. Ya Allah, puas hati betul saya bang. Sadar dia akhirnya. Paling kurang 1 hari lah. Kita bagilah 1 hari lah. Tapi lepas tu, masih rasa puas hati yang sama ke? Ataupun mungkin lepas tu dah ada puas hati dah sekejap 10 minit. Tiba-tiba alamak, tahu tadi aku cakap yang ni. Oh, belum habis lagi tu. Belum habis lagi tu. Nanti lama-lama, alamak tadi macam tersalah cakap. Dah mula rasa guilty. Pula. Kan? Sebab apa? Sebab itu Imam Syafi'i cakap kena cakap dalam keadaan yang tenang dan sabar. Sebab kalau you debate, waktu you tengah marah, apa jadi? Tu kira debate plus gaduh tu. Debate plus gaduh. Plus emosi yang tak stable. Kan kita kalau tengah marah disuruh diam. Sebab kalau marah, semua keluar. Bila semua keluar, akhirnya akan menyesal. Kerana kita tak ada intention pun sebab nak keluarkan kata-kata tu sebenarnya. Tapi sebab dah terpendam lama dah simpan ni. Tak nak cakap sebab kalau cakap nanti lukakan hati orang tu. Lukakan hati orang tu nanti jadi lain pula, jadi makin besar. Tapi sebab dah tengah marah, dah aku tak boleh apa dah. Cakap biar dia tahu, biar dia rasa, biar dia faham. Itu yang jadi makin teruk sampai putus silaturahim. Kawan 20 tahun, 30 tahun hanya kerana
argument ataupun pergaduhan yang tak boleh kontrol nafsu dan mulut ni terus terpisah. Okey? Baik. Itu maksud itu yang kita nak kena fahamlah, bukan bermaksud kita dalam Islam tidak dibenarkan untuk berdebat, tidak. Yang berdebat di dalam ini, jadalah ini maksudnya yang 3 ini. Okey, menolak dengan cara berdebat tapi sebelum itu tak nak dengar dulu. Dia nak orang dengar cakap dia tapi dia tak nak dengar cakap orang. Itu tak boleh, itu salah. Okey? Jadi mereka ini orang-orang musyrikin Mekah ini begitu. Okey, lalu Allah sambung dalam ayat yang seterusnya. Allah cakap apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqq wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Apa Allah cakap? Allah cakap wa ma nursilul mursalin, kami telah utuskan mursalin ni, para rasul ni, illa, kecuali ataupun hanyalah untuk 2 perkara. Yang pertama, mubasyirin. Mubasyirin maksudnya apa? Pembawa berita gembira. Yang kedua, munzirin. Munzirin ni apa? Pembawa amaran. Pertama, mubasyirin bawa berita gembira. Apa ni Zah? Membawa berita gembira kepada mereka yang pilih untuk beriman. Apabila you pilih untuk beriman, maka balasannya adalah syurga yang hakiki, syurga yang selama-lamanya, syurga yang tak ada ujian, tak ada duka, hanya ada suka sahaja. Okey, tapi Rasul juga ini adalah pembawa amaran, munzirin, pembawa amaran kepada amaran tentang apa? Tentang apakah balasan-balasan yang Allah akan berikan kalau you ingkar, kalau you tak nak dengar, tak nak taat pada Allah dan Rasulnya. Ataupun amaran-amaran yang lain. Contoh dalam permulaan surah Al-Kahfi ini, amaran berkenaan dengan apa? Dengan fitnah Dajjal. So, amaran-amaran yang boleh membawa kepada kemusnahan kita, kebinasaan kita. Sama ada di dunia ataupun di akhirat. Itu tugas para Rasul. Okey, so kan tadi kan musyrikin Mekah dia ejek tanya kepada Nabi, kenapa tak kena lagi azab ni? Ini juga salah satu kerana Allah nak bagi tahu mereka, itu bukan tugas para rasul. Para rasul tak tentukan bila Allah boleh turunkan azab. Para rasul tiada hak tersebut. Kalau ikut sebelum-sebelum ini, kerana apa? Kerana Nabi mereka itu sudah tidak tahan, lalu mereka berdoa kepada Allah, baru Allah turunkan azab. Bukan dia yang tetapkan, okey kau tak nak dengar, aku akan turunkan kau pada azab. Tak ada. Tetapi mereka memohon kepada Allah kerana dah tak tahan sangat dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan kejahilan umatnya itu. Contoh Nabi Nuh berapa? 950 tahun berdakwah. Tetapi umatnya hanya sedikit yang ikut ataupun yang beriman kepadanya. Lama tau. Lama sangat. Okey, lama sangat. Okey, jadi apa lalu Allah turunkan, Allah bagi tahu sudah sampai masanya, lalu diturunkan azab, maka terhapus mereka itu. Ini umat Nabi Muhammad yang tak nak beriman ni suka-suka minta azab. Lagi terror daripada orang-orang yang terdahulu. Boleh request lagi suruh Allah turunkan azab. Dia tak sadar Allah turunkan azab, semua kena. Betul tak? Itulah peranan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, contoh kaum Nabi Lut diturunkan azab, tetapi Allah selamatkan tak orang yang beriman? Selamatkan sebab ada Nabi Lut yang boleh bawa orang-orang yang beriman untuk pergi jauh sebelum Allah turunkan azab. Kalau kita sekarang ini, Allah turunkan azab kerana dosa-dosa yang melampau, adakah kita tidak terbabit sekali? Terbabit sekali. Sebab itu, semua kita ini ada tanggungjawab masing-masing. Bukan kata kubu kau, kubu aku. No, it doesn't work that way. Bukan kata mind your own business, tak. Tetapi kita juga ada tanggungjawab untuk menasihati antara satu sama lain.
Setiap daripada kita, bukan hanya tugas ustaz-ustazah aja yang kena nasihat, tak. Kita ini, setiap daripada kita adalah seorang khalifah di muka bumi ini. Maka setiap daripada kita ada tanggungjawab untuk menegur kesalahan orang lain. Tetapi bila menegur kesalahan atau nak nasihat orang lain, kenalah penuh dengan adab. Bukan terjah orang. Itu pun tak boleh juga. Dalam nak menasihati orang, kita tak boleh sampai mengaibkan orang lain. Walaupun secara terang-terang, saya bagi contoh, kita nampak orang makan dekat Gilang waktu bulan puasa, pakai tudung. Kita pun ambil video, viral kan. Apa dah lah pakai tudung, bulan puasa tak nak tidak rumah puasa, makan tak tengok. Walaupun kita tahu, contohlah memang, walaupun hakikatnya dia memang uzur ke apa tak kisahlah. Tetapi dia tak ada adab kan. Dia boleh memang dia makan tak salah pun tapi tak ada adab. Kita pun dah ambil video, kita pun video kita kat ada. Awak ni kan memang tak ada adab tak reti bahasa. Awak tahu sekarang bulan puasa, tak tahu hormat bulan puasa. Nah, nasihat. Kononnya niat baik. Niat saya baik. Saya nak tegur ni dia buat salah ni. Jadi orang lain semua tak ikut. Baik, niat tu memang baik, betul baik. Tetapi caranya tidak baik. Caranya tidak betul. Sekalipun kita ada video tadi pun. Okay, tak ada video lah Zah. Saya mana ada video-video tak pandai ambil video. Terus terjah. Terus marah dia di depan khalayak ramai. Tak boleh. So apa patut buat? Zah tak boleh, sudahlah, biarlah. Suka hati dia, dosa dia, bukan dosa saya. Boleh? Boleh tak? So diam je. Boleh ke tak boleh? Biarlah Zah, bukan dosa saya, dosa dia. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh? So kena buat apa? Kena pergi juga kat dia? Pergi kat dia cakap baik-baik. Kalau berani silakan. Kalau berani, ada orang berani. Ada orang berani. Sebab itu dalam Islam, dalam hadis Nabi katakan, kita kena mencegah kemungkaran dan amal ma'ruf wa nahi munkar. Lakukan kebaikan dan cegah kemungkaran. Ada 3 step. Step yang pertama kita lakukan dengan bukan. Yang pertama ni step pertama baru. Step pertama. Step pertama maknanya kita nak kena betul-betul didik dia. Kita menghalang dia lagi lakukan kemungkaran kan. Contohnya kita pergi dekat dia, kita cakap baik-baik, Dik, ini kan bulan Ramadan. Kita tak boleh kita tak boleh tau makan dekat hawker center. Cakap baik-baik atau kita bawa dia ke tepi kan. Cakap baik-baik. Dah cakap baik-baik tak habis itu. Kita bawa, you nak tak ikut I pergi belajar agama. Kita baca sama-sama. Sampai budak tu berubah betul-betul. Step yang pertama. Step yang kedua adalah dengan menggunakan tangan. Maksudnya kita menghalang dia. Kita menghalang dia daripada melakukan kemungkaran tersebut. So maknanya kita setakat pergi dekat dia, Dik, tak boleh Dik macam gini. Kalau you nak makan, you pack lah, you bawa balik rumah. Oh, you ke tak boleh? Okey. Dah. Menegur. Kita menghalang, kita stop dia. Tak boleh Zah, tak berani saya, malu satu, takut satu, semua. Tak kenal orang tu kan. Tok abang dia gangster ke apa, dah balik rumah lempar cat lah, apa benda. Terbabit pula kehidupan saya lepas ni. Selemah-lemah iman adalah berdoa untuk dia berubah. Tetapi untuk kita berlalu begitu saja, itu salah. Sekurang-kurang letak dalam hati kita doakan kebaikan untuk dia. Kita doakan semoga dia sedar akan kesilapannya dan jangan lupa juga doa supaya kita tidak tergolong daripada orang-orang yang melakukan kesalahan tersebut. Sebab kita tak boleh cakap habis kan? Kita tak boleh cakap habis. So maknanya there's no such thing as mind your own business atau mind my own business, mind your own dosa dalam Islam. Sebab ini semua akan jadi satu benda yang menarik awak daripada syurga di akhirat kelak. Lagi-lagi kalau orang terdekat dengan kita.
Kenapa waktu solat mak saya tak suruh? Mak saya mana ada aku tak suruh? Berbuih dalam mulut. Terlepaslah. Tetapi kalau maknya suruh, mak saya tak suruh. Saya suruh. Tapi suruhnya sekali je. Dah kau dah besar, kau dah balik. Suka hati kau lah sembahyang ke tak. Yang penting aku dah suruh. Dan lepas tu mak dia biarkan. Salah? Salah. Tak boleh. Sebab apa? Dalam Al-Quran sendiri Allah ulang berkali-kali suruh solat. So lagilah kita ini mak dengan anak lagi kena ulang-ulang suruh dia lakukan perkara yang mengikut kepada perintah Allah. Kita ini menyuruh anak, menyuruh suami, menyuruh adik-beradik, menyuruh ibu bapa, menasihati mereka. Satu, kerana kita nakkan kebaikan untuk mereka. Kedua, kerana kita nak sama-sama berada di syurga bersama mereka. Dan yang ketiga, kita tak nak jadi penyebab untuk dia tak nak masuk syurga dengan kita-kita sekali tak boleh masuk syurga. Pun bahaya juga tu. Sebab dekat akhirat kelak, kita ini semuanya selfish. Semuanya akan selfish. Tak kira mak ke, anak ke, kekasih hati ke, suami yang paling kau sayang ke, tak ada. Selfish. Semua akan ingat pada diri sendiri. Apa kita punya, orang kata destination ni. Apa kita punya result ni. Bila result tak baik, mula kita tarik. Cari kesalahan-kesalahan orang lain. Supaya orang-orang ini semua pun tak dapat masuk syurga sama macam kita. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Sebab kita tak boleh masuk syurga kan? So bila kita tak boleh masuk syurga, kita akan ingat balik tau. Kita akan ingat balik kesalahan kita buat. Oh aku buat macam ni. Sebab aku buat macam ni sebab dia lah. Aku nak buat macam ni sebab dia lah. Kita akan lakukan sedemikian. Nampak selfish. Takkan lah Ustazah. Memang itu yang diberitahu. Itu yang diberitahu. Jadi makanya sebab itu di dunia ini kita kena menjaga hubungan baik antara manusia. Bukan hanya dengan Allah sahaja. Bukan hanya dengan Allah sahaja. Tetapi Allah itu jangan risaulah. Allah itu maha mengetahui. Allah tahu. Sama ada kita dah lakukan tanggungjawab kita atau tidak. Mungkin dia tak tahu. Awal kita bilang kau kawan aku tapi kau tak pernah tegur aku. Tak ada, aku doakan kau dalam hati. Lepas tak? Lepas. Sebab dia tak berani. Mana boleh kita cakap saya punya keberanian level dengan awak sama, betul tak? Mungkin dia sahabat yang baik. Tetapi dia tahu perangai kawan dia ni. Cakap sikit confirm. Ratuk, melenting, habis segala benda terbang. So kawan ni pun tak mampu nak berkata-kata tapi dia sayangkan kawan dia, dia doa dalam hati. Walaupun selama-lama iman tak kisahlah. Yang penting dia berdoa untuk kebaikan sahabatnya itu. Walaupun kawannya tak tahu, tapi dekat akhirat kawan tu boleh tuntut lah. Tak boleh sebab dia dah lakukan tanggungjawab dia. Sebab itu, biasakan, jadikan dia habit. Setiap kali nampak kemungkaran, terus berdoa dalam hati. Setiap kali nampak kemungkaran, banyakkan kemungkaran. Lagi-lagi ini akhir zaman, banyak sangat fitnah-fitnah dunia yang kita nampak. Terlampau banyak kemungkaran yang berlaku dekat dunia ini. Jangan kata dekat dunia luar, dalam masjid pun banyak kemungkaran. Betul? Apa yang kita boleh buat? Doa dalam hati. Benci pada kemungkaran yang dilakukan, bukan pada orangnya. Doakan, sentiasa doakan kebaikan untuk orang. Ingat, setiap kali kita doakan kebaikan untuk orang, siapa yang aminkan doa kita? Malaikat setakat amin ke? Tidak. Malaikat kata apa? Wa iyyak. Kembali kepada kamu. Kita doakan dia, kita siapa ni? Malaikat doakan kita balik. Kan? Sentiasa jadikan dia satu habit. Allah, 45 minit berlalu. Saya nak habiskan episod ni hari ni. Okey. Jadi lalu Allah sambung, wa yujadilul ladzina kafaru bil batil. Mereka ini membantah, dah kira mereka tak beriman kan, so mereka membantah bil batil dengan perkara yang salah. Kerana apa? Liyudhidu bihil haq, untuk mereka hapuskan
kebenaran. Maknanya apa? Diorang dah lah bantah tapi argument diorang tu, diorang hujah diorang kasih tu semua perkara-perkara yang tak masuk akal. Macam inilah, minta azab turun lah. Kira tak logik, merepek, nonsense semualah. Kira tak hujah yang tak valid. Hujah yang tak valid. Saya tanya, kenapa awak tak datang kelas last week? Oh, sebab saya tak tengok TV je. Saya macam nak tengok TV, diam sudah, jangan bagi alasan macam tu kan. Betul tak? Tak masuk akal. Salah pula tengok TV kan. Tak salah. Tak payah cakap lah, diam sudah. So maknanya alasan-alasan yang diberikan itu tidak macam, makin dia cakap, makin kita macam, apa kau ni? Kan? Macam, itulah yang terjadi pada dunia sekarang. Makin dia kata-kata, makin nampak kebodohan mereka. Makin dia berkata-kata, mereka rasa mereka ini begitu powerful, tetapi mereka tidak sedar seluruh dunia nampak mereka ini jahil. Padahal ketua berjawatan besar. Tetapi mereka berkata-kata, kita yang rakyat biasa ni dengar pun, kita yang tak ada degree, tak ada master, tak ada PhD macam dia pun dengar macam, apa kau berbual ni? Hari tu kata lain, hari ni kata lain. Makin banyak kejahilan yang ditunjukkan, lagi banyak mereka berkata-kata, lagi banyak kejahilan yang mereka ditunjukkan. Yang dunia nampak hanyalah kekejaman yang mereka berikan. Nampak kepandaian? Langsung tidak. Tetapi itu yang mereka bawakan. Itu yang mereka bawakan. Oh, kita ini golongan orang-orang yang pandai. Kita ini golongan para anbiya. Tetapi dunia tak nampak benda tu. Yang nampak dia pandai golongan followers dia je lah. Yang sama-sama seangkatan lah. Betul tak? Tapi kita ini boleh nampak kan? Sijil, jawatan, status yang mereka ada ini tidak melambangkan kebijaksanaan mereka. Tidak melambangkan. Inilah dia. Bantah. Orang cakap semua tak nak dengar. Tetapi argumen bantahan yang diberikan itu semuanya tidak masuk akal. Hanya kerana untuk tutup kebenaran. Exactly apa yang berlaku pada ketika ini. Wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Dahlah macam gitu. Mereka jadikan ayat-ayatku ini, Allah berkata, ayat-ayatku ini berbalik kepada Allah. Wa ma unziru, apa yang telah aku beri amaran selama ini, huzwa, sebagai bahan ejekan. Sebagai bahan ejekan. Kita sambung sikit dalam buku, kita sambung, bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya manusia mempunyai sifat kehambaan dalam diri dengan melihat kepada kekurangan dan kelemahan diri dan bukan membantah segala apa yang disampaikan kepada mereka seperti musyrikin Mekah. So mereka ini apa? Allah cakap, Dr. Zan cakap apa? Bila mereka sering meminta agar didatangkan azab ke atas mereka, Allah terangkan bahawa Allah tidak akan turunkan azab hanya setelah Allah mengutuskan kepada mereka para nabi dan rasul untuk kabarkan kepada mereka berkenaan kabar baik dan azab neraka. Namun mereka tetap membantah terhadap rasul mereka demi mengaburkan yang hak sehingga berolok-olokkan ayat-ayat Allah. Ringkasnya terdapat dua kesalahan. Pertama apa? Membantah terhadap rasul. Yang kedua, memperolok-olokkan ayat Allah. Begitu daringnya, begitu jahilnya mereka ini. Dahlah ingkar, tak nak dengar cakap Rasul, tak nak dengar cakap Allah, tak nak dengar cakap Rasul. Lepas tu, diejek-ejek pula ayat-ayat yang telah diturunkan. Lalu Allah sambung, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Apa Allah cakap? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. Siapa yang lebih zalim ni? Dah diberi peringatan kepada Allah,
fa'arada anha, berpaling daripadanya, wa nasiya ma qaddamat siyadah, dan mereka telah lupa apa yang telah dilakukan oleh kedua tangan mereka. Maksud kedua tangan kat sini adalah dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Kebanyakan perbuatan dilakukan oleh tangan kita kan. So tangan ini menjadi saksi apakah perlakuan yang kita lakukan dekat dunia ini. Lalu Allah cakap, siapa yang lebih zalim ni? Dah diberi peringatan, dah macam-macam peringatan, dah macam-macam contoh, dah macam-macam dalil, dah macam-macam bukti dah. Tetapi tetap mereka berpaling daripadanya. Tetap mereka ingkar, tetap mereka lupa akan segala apa yang telah mereka lakukan. Dalam ayat ini Allah cakap mereka inilah yang paling zalim. Zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap hati, zalim terhadap mata, zalim terhadap telinga mereka. Zalim, sangat-sangat zalim. Sangat-sangat zalim kerana mereka berpaling daripada yang hak. Mereka berpaling daripada kebenaran. Berpaling dari ayat Al-Quran kerana apa? Kerana keegoan mereka. Yang terbesar adalah kerana mereka, orang-orang ni, orang musyrikin Mekah ini, salah satu sebab kenapa mereka tidak menerima Nabi, kerana Nabi bukan daripada golongan yang terpelajar. Satu Mekah tahu Nabi itu tidak tahu menulis, tidak tahu membaca. Tetapi orang ini yang diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang Nabi. So macam-macam bantahan. Jadi mereka ni ego, sombong. Kerana itu mereka tidak mahu menerima ajaran yang dibawa. Jadi yang mereka tidak tahu ini adalah walaupun mereka lupa akan dosa-dosa mereka, tetapi Allah tidak lupa. Kerana apa? Kerana segala dosa, segala perbuatan baik buruk kita telah dicatat oleh malaikat. Setiap daripada kita mempunyai buku catatan. Kalau you claim you lupa, it's okay. Dalam buku catatan dah tulis. Buku 555 awak lupa, buka balik ni tahun 2009 awak ada hutang saya $100. Tahun 2010 hutang $5. Bayar. You ke? Kau betul ke aku yang hutang? Tulis dah ni. Kan? Kadang-kadang kita lakukan, kita tak ingat. Tapi bila ada buku catatan, mana nak lari? Tak boleh lari. Mungkin dengan orang boleh larilah, kalau dengan bank habis segala-galanya dia tarik. Begitu juga dengan dosa-dosa. Semuanya telah dicatat. You lupa, it's okay, dalam buku catatan ada. Dan mereka tak sadar perkara tersebut. Okey. Lalu apa yang terjadi kepada orang-orang musyrik mereka yang terlampau zalim terhadap diri mereka dari sendiri ini? Allah cakap apa? Inna ja'alna ala qulubihim akinnah. Telah kami jadikan ke atas hati-hati mereka ini satu tutupan. Maknanya apa? Hati mereka ini Allah dah tutup, setutup-tutup. Ini yang dinamakan sebagai khatmul qalbi, penutupan hati. Tutup daripada apa? Ayyafqahuhu, halang daripada memahami apa sahaja yang akan datang kepada mereka seterusnya. Wa fi azanihim waqara, dan pada telinga mereka ni Allah dah sumbatkan. Jadi kalau kita kat sini Allah sentuh dua organ, hati dan telinga. Hati Allah blok, telinga Allah tutup. Maka tak ada satu petunjuk pun yang boleh hadir dalam diri mereka lagi. Dekat sini jangan salah faham. Ini hanya terjadi apabila setelah mereka, bukan berkali-kali, beratus-ratus kali katnya, beribu-ribu kali katnya, ingkar terhadap suruhan Allah. Ingkar terhadap apa yang Nabi bawakan. Bukan dalam dunia ini daripada zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman pun, Allah tak terus tutup hati seseorang begitu sahaja. Tak, tapi setelah berkali-kali diberi nasihat, setelah berkali-kali diberi peluang, baru Allah tutup. Itu yang terjadi kepada Abu Lahab lah, Abu Jahal lah, the core person yang menghancurkan Nabi ni.
Allah bagi peluang tak pada mereka? Allah bagi peluang. Tapi peluang demi peluang mereka abaikan, mereka berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kerana dah terlampau over the limit dah, Allah terus block. Macam ni lah Fir'aun lah, Qarun lah, siapa lagi? Ini adalah golongan orang-orang yang dah diberi peluang tetapi tetap ingkar. Lalu Allah tutup hati mereka, Allah sumbatkan telinga mereka ini supaya tak ada cahaya pun yang boleh masuk dalam hati mereka. Tak ada satu perkataan pun yang boleh make sense untuk diorang. Kenapa telinga? Kadang-kadang kita kalau tengok TV, lepas tu kita dengar mak kita dengan makcik kita berbual pasal kita. Kita fokus kat mana? Kak berbual lah, apalah mak aku ni cakap lagi pasal aku. Kan? Tapi mata tengok TV ni. Betul? Kerana telinga ini begitu kuat dalam mempengaruhi kehidupan kita. Telinga ini adalah satu anggota badan kita ni yang mana sangat boleh mempengaruhi kehidupan seharian kita. Sebab itu kena dengar benda yang elok-elok sahaja. Kita kalau dah dengar kita kalau dah mengumpat, kita dengar orang mengumpat kan. Mengumpat bukan kita je apa, kita pun dengar. Mana tu akan terbayang, terbawa-bawa, betul tak? Akan terbawa-bawa. Kenapa lah aku diperlakukan seperti itu? Kenapa kita dengar. Sebab tu dengar benda yang baik-baik. Tak tahu baca Quran tak apa, buka je Al-Quran. Kasih dengar benda-benda yang elok-elok. Okay? Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Allah dah tutup hati mereka, dah tak ada cahaya boleh masuk. So, jadi kalau siapa pun menyeru mereka kepada jalan yang betul, dah tak boleh diberi, dah tak. Orang kata dah mereka dah takkan jumpa jalan dah selama-lamanya. Kerana Allah dah block, Allah dah cakap that's it. Too much already, too much. Lalu Allah dah blok mereka. Walaupun azab tidak diberikan ketika itu, tetapi nasib mereka telah ditentukan di dunia. Betul? Telah ditentukan. Walaupun tak ada azab. Kerana apa? Kalau Allah turunkan azab, bukan hanya mereka yang kena. Semua orang yang berada di situ akan turut terkena sekali. Okay? Lalu, sikit lagi boleh? Boleh Lalu Allah habiskan, Allah cakap apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka laghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. Allah tutup dengan apa? Allah cakap lau yu'akhidhuhum bima kasabu. Coba Allah cakap apa? Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Allah cakap Tuhan kamu ini Maha Pengampun. Yang maha, bukan hanya Maha Pengampun tapi yang Maha melimpah ruah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah dah cakap kan, Allah tutup hati mereka, Allah dah tak bagi mereka kesempatan, Allah dah tak ada dah. Tetapi Allah tetap tutup dengan Allah cakap juga yang Allah ini Maha, Tuhan kamu ni sebenarnya Maha Pengampun. Maha yang maha luas rahmatnya. Kalau mereka tadi itu mohon maaf, Allah terima ke tidak? Terima. Selagi nyawa di kandung badan lah. Kan Allah cakap, Allah ini Maha Pengampun. Apa yang Allah berikan, lau yu'akhidhuhum bima kasabu. Apa yang Allah berikan kepada mereka ini atas apa yang mereka lakukan. La'ajjala lahumul azab. Boleh sahaja kalau Allah nak cepatkan azab mereka. Tapi Allah cepatkan azab mereka tak? Tak. Bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Tetapi tak, Allah dah tetapkan satu masa di mana Allah akan datangkan azab yang telah Allah janjikan, dan pada ketika itu tak ada satu tempat perlindungan pun yang boleh mereka berlindung. Tak ada siapa pun yang boleh melindungi mereka ini. Allah tak bagi cash, yes, Allah tak bagi, Allah tangguh. Tapi satu masa itu Allah dah tetapkan
Tak ada perlindungan langsung bagi mereka ini. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu, dan ketika mana penduduk-penduduk yang terdahulu ini Allah binasakan mereka ketika mereka berlaku zalim. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Allah jadikan kebinasaan mereka tempat tempoh yang telah ditetapkan juga. So maknanya orang-orang yang terdahulu, contoh seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kenapa mereka Allah bayar cash? Sebab memang Allah dah tetapkan begitu. Allah dah tetapkan untuk kaum ini, bagi mereka yang ingkar, aku akan bagi azab dekat dunia tangtu-tangtu juga. Tetapi untuk umat Nabi Muhammad, Allah tidak lakukan sedemikian. Allah tangguhkan sampai hari kiamat. Itulah masa yang ditetapkan. Jadi aturan Allah itu tidak sama untuk semua umat. Umat Nabi Nuh lain, umat Nabi Lut lain, umat Nabi Ibrahim lain, umat Nabi Isa lain, umat Nabi Muhammad lain. Yang paling special adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa beruntungnya kita, Allah jadikan kita, Allah pilih kita untuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang kita boleh pelajari daripada ke-6 ayat ini ataupun penutup kepada cerita berkenaan dengan musyrikin Mekah ini adalah 3 perkara. Yang pertama adalah ingkar kerana ego. Mereka ini, musyrikin Mekah ini, tidak menerima ajaran Islam kerana keegoan mereka. Macam-macam bukti Allah dah bagi, tetap mereka terus ingkar, tetap tak nak percaya. Tak nak. Bukti, padahal bukti dah nyata, dah terang lagi nyata. Okey, lalu kesan daripada ego tersebut apa jadinya? Hati akan dikunci. Kebenaran akan ditutup. Allah akan tutup kebenaran, segala-gala kebenaran daripada mereka ini. Okey, dan yang terakhir sekali, walaupun kita nampak Allah ini akan membalas dengan azab yang begitu pedih, tetapi kita sebagai orang yang beriman, kita kena percaya dan yakin bahawasanya Allah itu Maha Pengampun. Keampunan Allah itu amatlah luas, maka rugilah bagi mereka yang tidak memohon darinya dan menzalimi diri sendiri. Apa maksud menzalimi diri sendiri? Tubuh badan kita ini bukan milik kita tetapi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tubuh badan kita ini hanya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu kita tak boleh nak katakan, oh, I have freedom on my body. Suka hati saya lah saya nak buat apa badan saya. Tak, ini pinjaman. Maka bila kita kata jangan zalimi diri sendiri, maksudnya apa? Jaga kesihatan diri, nak kena amanah tangan ini merupakan pinjaman. Gunakannya untuk perkara-perkara yang baik. Kaki ini merupakan pinjaman. Melangkah tempat-tempat yang baik. Mata ini juga merupakan pinjaman. Melihat perkara-perkara yang baik. Telinga ini juga pinjaman. Dengar benda-benda yang baik. Mulut ini juga pinjaman. Elakkan daripada maki hamun, carut-mencarut perkataan yang tidak baik. Elakkan. Otak ini juga pinjaman. Elakkan daripada fikir-fikir yang mengarut. Selalu train kita punya minda, fikiran untuk sentiasa berfikir berkenaan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita ada di dunia ini hanyalah pinjaman semata-mata. Jadi janganlah kita menzalimi diri sendiri. Janganlah kita menganggap segala-gala yang kita ada ni hak kita, maka kita boleh lakukan sesuka hati kita. Tidak. Semua ini adalah pinjaman. Jangan sampai Allah tarik nikmat yang diberikan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Dengan itu saya akhiri episod kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Kita akan masuk episod yang ke-9 berkenaan dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. InsyaAllah.